Allah, untuk berada di dalam ketaatan, untuk melakukan amal ibadah, untuk berada dalam kebajikan, dan Allah masih memilih kita untuk sama-sama mendalami ilmu agama. Dan mata pelajaran yang kita pilih untuk dibaca di masjid tuan-tuan ini ialah Kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Al-Syeikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, iaitulah kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia dan sebaik-baik makhluk yang pernah dan akan wujud di atas muka bumi ini, maka persoalan yang berlegar di fikiran kita ialah kenapa dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya untuk berada pada kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan mendapat keredaan yang paling tinggi yang tidak pernah diperolehi oleh mana-mana para nabi dan rasul, bahkan yang tidak pernah diperolehi oleh mana-mana para malaikat pun. Maka melalui sirah yang kita duk baca sebulan 2 kali di masjid ni, insya-Allah Allah buka hati tuan-tuan, Allah buka hati saya untuk sama-sama kita memahami dan menjiwai perjuangan serta kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama dengan Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah. Nabi duduk Mekah lama, 53 tahun. Setelah dilantik menjadi Rasul ketika berusia 40, Nabi mula menyebarkan Islam secara rahsia selama 3 tahun. Selepas 3 tahun, iaitu ketika berusia 43. Tuan, saya selalu ulang benda ni, kita hafal. Supaya kita hafal, kita boleh cerita ke orang daripada lahir tu umur berapa. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah ialah kita menghafal riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai 43, setelah berdakwah secara rahsia, secara sulit, tidak diumumkan di khalayak ramai penduduk Makkah Al-Mukarramah, maka turun 2 ayat Al-Quran, satu dalam surah Asy-Syu'ara dan satu lagi dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr ayat 94, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Oleh itu, sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Bermula daripada turun surah Al-Hijr ayat 94, Nabi telah pun diarahkan oleh Allah berdakwah secara terang-terangan. Tidak ada lagi rahsia, tidak ada lagi dakwah secara sulit. Kalau ceramah Nabi, ceramah depan orang ramai. Kalau dakwah Nabi, Nabi tidak lagi memilih ahli keluarga untuk mula-mula disampaikan Islam. Lepas tahun ketiga, siapa saja yang Nabi jumpa, Nabi sampaikan Islam. Dengan siapa saja Nabi berselisih, Nabi sampaikan Islam. Di mana sahaja Nabi berhenti, Nabi sebarkan Islam. Bermula dakwah secara terang-terangan, dan bermula juga penentangan daripada penduduk Mekah, khususnya para pemimpin kota Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, mula-mula mereka jumpa dengan Abu Talib, mai bincang paling elok sekali. Dengan Nabi tak jumpa langsung, tak kacau apa lagi. Jumpa Abu Talib, bagi tahu Abu Talib sekian. Abu Talib suruh balik, nanti saya bagi tahu. Abu Talib tak bagi tahu lagi ke Nabi. Dia diam je, dia nak tengok apa reaksi pemimpin Mekah. Selepas beberapa bulan ataupun beberapa tempoh,
Mereka datang jumpa lagi, wahai Abu Talib, anak saudara kamu melampau, dia kutuk dan hina Tuhan kami. Dia kata Tuhan kami tak boleh turunkan hujan, Tuhan kami macam-macam. Wahai Abu Talib, suruh Muhammad berhenti. Abu Talib pun kata balik dulu. Dan Abu Talib tak bagi tahu kepada Nabi kita. Akhirnya untuk kali yang ketiga dan kali yang keempat, pimpinan Quraisy datang berjumpa dengan Abu Talib dan memberikan kata dua. Last kata dua, wahai Abu Talib, anak menakan kamu Muhammad hari ini di seluruh pelosok Mekah dia sebarkan Islam terang-terangan. Dia sebarkan Islam terang-terangan, dia hina tok nenek moyang kita, dia hina Tuhan berhala kita, berhala-berhala kita. Dan hari ini kami nak bagi kata dua sahaja. Sama ada kamu hentikan dakwah anak saudara kamu, ataupun kamu dan dia kami akan perangi. Dua tu je. Maka hari itu barulah Abu Talib panggil Nabi kita Muhammad, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ta'al, mai, ada benda nak perlu dibincangkan, benda besar. Anak saudaraku, sebenarnya sebelum ni pemimpin Mekah dah mai kali pertama, kali kedua cakap tentang dakwah yang kamu sebarkan, dan kali ni aku rasa dia yang terakhir, kerana mereka telah memberikan kata dua. Seandainya mereka menghadiahkan matahari di tangan kananku dan menghadiahkan bulan di tangan kiriku, supaya dengan hadiah itu aku meninggalkan urusan dakwah ini, demi Allah tidak sekali-kali aku meninggalkan ajaran Islam sehinggalah ia tertegak ataupun aku mati kerananya. Ketegasan Rasulullah, walaupun dari sudut keduniaan Nabi dah tak ada tapak untuk berdiri, dari sudut keduniaan Nabi dah tak ada tempat untuk bersandar, dari sudut keduniaan Nabi dah tak ada, tapi Nabi nak ajak kepada ummah bahawa Nabi pernah berada pada kedudukan itu. Tetapi jawapan yang diberikan oleh Rasulullah sebesar gunung ganang yang berada di semenanjung tanah Arab. Apabila melihat anak menakan dia tegas, Abu Talib tengok Nabi tegas, Nabi dah bangun, air mata dah bercucuran, jalan keluar. Abu Talib pun panggil, wahai Muhammad, buat apa saja yang kamu nak, sebarkan ajaran ini, maka demi Allah selama mana aku hidup, aku akan mempertahankan kamu. Nampak? Ketegasan akan mendorong orang lain juga untuk menjadi tegas, dan juga ketahanan Rasulullah mendorong orang lain, iaitu Abu Talib, untuk juga bertahan. Kemudian habis orang Quraisy pun balik, dah bagi kata dua sebagainya, mereka pun mesyuarat lagi nak buat apa kepada Muhammad ni. Tak kasar lagi. Mereka kata kita bincang, ni saya duk ulang hari tu, surat 74. Mereka bincang nak buat fitnah dan gelaran apa kepada Muhammad. Kita nak fitnah apa, nak reka fitnah apa kepada Muhammad, dan nak reka gelaran apa kepada Muhammad, supaya seluruh semenanjung tanah Arab tidak lagi menghormati dia, tidak lagi ikut dia, tidak lagi respect dia. Susah untuk orang-orang Quraisy mencari gelaran kerana sempurnanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, tuan-tuan, kalau saya, kalau kita semua nak cari gelaran kat kita, sah dia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tuduh tak kena, nak tuduh ahli nujum tak boleh, nak tuduh gila tak boleh, nak tuduh penyihir tak boleh, nak tuduh penyair pun tak boleh. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah setelah pergi mendengar ayat-ayat Al-Quran buat kali pertama dalam kehidupannya, dia pergi dengar sendiri, sastrawan Mekah dan antara orang tua di kota Mekah, ayah kepada Khalid bin Al-Walid, Al-Walid bin Al-Mughirah tidak masuk Islam. Kali pertama dia pergi dengar, semata-mata untuk mereka tuduhan kepada Rasulullah SAW
dia sanggup pitadah telinga, dia dengar Nabi pun baca. Ternyata ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah meresap masuk ke dalam hati dia, tetapi ditahan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia pun kembali ke tempat mesyuarat tuduhan kepada Nabi. Akhirnya dia dapat, in hadza illa sihrun yu'thar. Maka dia pun kata, apa Muhammad ini adalah penyihir melalui kata-kata. Setelah mereka reka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, percubaan yang seterusnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ialah usaha untuk menggagalkan dakwah. Mereka hantar Utbah bin Rabi'ah. Yang ni pun bulan lepas kita cerita. Utbah antara menteri kanan di kota Mekah. Kali ni pergi jumpa Muhammad. Pergi jumpa, ni yang ketiga. Lepas pergi jumpa, lepas bagi tahu, wahai Muhammad, Utbah kata, apa yang kamu nak sebenarnya? Adakah kamu nakkan harta, wahai Muhammad? Maka aku datang pada hari ini sebagai wakil kerajaan Mekah. Kalau kamu nak harta, kami akan jadikan kamu orang yang paling kaya dalam kota Mekah, nombor 1. Kira kalau senarai 10 orang terkaya di Mekah, Muhammad nama dia nombor 1. Syarikat apa? Syarikat tak ada, orang bagi kat dia. Orang tebah main pelawar macam tu. Kalau hang nak jadi raja, wahai Muhammad, kami tabalkan kamu jadi raja tahun ni juga. Kalau kamu nak perempuan, wahai Muhammad, kami akan pilih mana-mana wanita yang kamu nak. Kalau kamu sakit, wahai Muhammad, kami akan dapatkan tabib dan doktor yang paling baik untuk didatangkan kepada kamu. Maka Nabi pun tanya, awaqad faraghta ya Abul Walid? Selesai dahkah, wahai Abul Walid? Dia kata selesai dah. Maka Nabi kata, sesungguhnya aku menolak kesemua tawaran yang diberikan oleh kamu sekarang juga. Nabi tolak lah tu juga, tuan-tuan. Jadi manusia paling kaya, ambil mana saja perempuan yang Nabi nak, jadi raja pada hari itu. Nabi kata, wahai Abul Walid, aku tolak semua tawaran tadi hari ini juga. Dan aku bacakan kepada kamu beberapa ayat Quran. Habis macam tu je. Nabi pun tolak, Utbah pun balik, nyo balik dengan muka yang berseri-seri. Balik dengan muka yang berseri-seri. Kita dah cerita dah bulan lepas, saya tak mau masuk lagi panjang. Habis cubaan yang ketiga. Cubaan yang keempat, Quraisy hantar lagi wakil. Kali ni yang besar-besar lagi turun. Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah turun ramai pula kali ni. Kali ni turun bagi ramai lagi. Muka surat 81 punya. Ni saya dah sebut ni, muka surat 81. Yang ni yang kita sebut pada bulan lepas. Dia berkata, wahai Muhammad, macam ni lah. Dah perempuan hang tak mau, kata hang tak mau jadi raja pun hang tak mau. Hang nak sebang juga Islam, macam ni lah. Hang sembah Tuhan kami setahun, kami sembah Tuhan hang setahun. Ini yang cerita bulan lepas ni. Nabi pun tolak, tak ada kompromi walaupun sikit. Sampailah lepas turun macam ni lah. Hang sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhan kamu sehari. Turun ayat Quran, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku takkan sembah apa yang kalian sembah. Bukan setahun, bukan sebulan, bukan seminggu, satu saat pun tidak akan kusujud dengan apa yang kalian sembah. Nampak tuan-tuan? Kui kita duk baca sirah, lagi kita duk faham Quran. Kemudian apa jadi? Bila dah jumpa dengan Nabi, bincang persorangan pun tak boleh, bincang dengan wakil Abu Talib pun tak boleh, pergi jumpa ramai-ramai pun tak boleh, tawarkan harta jadi orang paling kaya pun tak mau. Maka yang terakhir sekali, tajuk malam ni muka surat 82, penyiksaan. Habis ya. Dah tak mau semua ni, nak main kasar lah. Orang Quraisy kata nak kena main kasar dengan Muhammad ni. Hak lain dia tak mau, kita main kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. Selama 4 bulan pertama permulaan utusan dan satu tempoh beberapa bulan itu,
Orang-orang kafir membataskan taktik kotor mereka seperti yang tersebut di atas. Tuan-tuan, hak semua saya sebut tak sah. 4 bulan, dalam tempoh 4 bulan selepas Nabi menzahirkan Islam. Bukan 10 tahun, lepas 4 bulan je. Hak macam-macam mereka buat tadi ni. Maksudnya siang malam mereka bekerja untuk menggagalkan dakwah Nabi. Siang malam 4 bulan je, kita tengok. Tetapi setelah menyedari usaha seumpama itu ternyata sia-sia, mereka mengambil keputusan menyusun satu kempen secara besar-besaran. Mesyuarat, no? Mesyuarat sampai peringkat negara. Dia guna habis semua kekayaan hak negara Mekah, mereka guna habis. Bangunan-bangunan Mekah nak buat mesyuarat, nak jatuhkan Nabi. Bangunan-bangunan kerajaan di Mekah ketika tu, yang perangai ni. Tuan tengok, no? Mereka mengadakan satu mesyuarat dan memilih sebuah panitia, tuan, terdiri daripada seramai 25 orang bangsawan Quraisy dengan Abu Lahab. Dia ambil bekas menteri, dia ambil bekas pensyarah, dia ambil ni orang-orang kuat. Bentuk satu panitia. Panitia itu untuk memadam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ambil, dia ambil yang paling cerdik, yang duduk dalam tu. Seramai 25 orang bangsawan Quraisy. Siapa ketua dia? Pengerusi panitia tadi Abu Lahab, bapa saudara Nabi sendiri sebagai pengerusi. Dia marah sungguh dengan Rasulullah, marah sungguh-sungguh. Sehingga apabila dibentuk satu panitia rahsia ini yang terdiri daripada bangsawan-bangsawan Quraisy, dia kata aku jadi pengerusi. Tak apa, aku sendiri jadi pengerusi. Setelah berbincang dengan panjang lebar, mereka mencapai satu keputusan muktamad untuk menyekat gelombang besar Islam melalui berbagai saluran. Mereka berazam sedaya upaya untuk menentang agama baru itu, iaitu agama Islam. Mereka bersetuju untuk membuat fitnah terhadap pesuruh Allah Subhanahu wa taala, buat fitnah. Sementara muallaf-muallaf baru akan disiksa dengan pelbagai cara mengikut sumber yang ada. Maksudnya depa nak siksa. Mereka buat keputusan, hari ni kita mula siksa. Siapa saja yang kita tangkap dia Islam, kita siksa dia. Hentikan dia daripada sumber pekerjaan dia. Jangan bagi dah apa-apa bantuan hak kerajaan Mekah duk bagi ke dia. Kita mula siksa dia. Ini keputusan yang dia ambil. Kita tengok kemudian. Abu Lahab mengambil langkah utama dalam satu siri penyiksaan baru, melaksanakan pelbagai tindakan berbahaya, kebencian dan sikap berdendam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak terbilang banyaknya. Bermula dengan melemparkan batu ke atas baginda, memaksa dua anak lelakinya menceraikan isteri masing-masing, Ruqayyah dan Ummi Kulthum, putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihassalam, alaihinna salatu wassalam. Tuan-tuan, sampai tahap tu, bila diplomasi apa semua gagal sebagainya, mereka tak boleh pujuk Nabi, mereka guna cara kasar. Abu Jahal dah mula baling batu, Abu Lahab dah mula baling batu kepada Nabi, buat menekan diri. Setelah baling batu dan sebagainya, Abu Lahab paksa anak lelaki dia ceraikan isteri mereka. Siapakah isteri mereka? Anak-anak Nabi, Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum. Dua-dua ni meninggal ketika mana Nabi hidup, tuan-tuan. Dua-dua ni anak Nabi kesemuanya meninggal ketika mana Nabi hidup, kecuali Fatimah sahaja yang meninggal beberapa bulan setelah kewafatan Rasulullah. Allah uji Nabi sampai macam tu. Anak-anak Allah ambil semua depan Nabi, nak tengok macam mana kamu wahai Muhammad menghadapi ujian ini. Kita Allah uji ambil anak seorang aja, berhenti kerja, pindah tempat kerja, tak boleh tengok ustaz rumah tu. Tak boleh tengok rumah tu, teringat tengok ujung tu, teringat anak, masuk bilik anak, teringat anak, tak boleh buat kerja. Kalau Allah ambil 5, kalau Allah ambil anak kalian seramai 6 orang, apa kita nak buat dengan dakwah ini? Allah ambil anak Nabi ketika mana Nabi masih hidup 6 orang. Apa tindakan Nabi dengan dakwah? Tuan-tuan tengok apa Nabi buat dengan dakwah. Nabi merajuk dan berhentikan, Nabi meneruskan dakwah. Meneruskan dakwah. Itu sebab Allah menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 orang, tuan-tuan.
Sebarkan Islam, orang cerai anak-anak Nabi. Ruqayyah dan Ummu Kulthum akhirnya dikahwini oleh sebaik-baik umat Nabi Muhammad, iaitulah Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman menikah dengan Ruqayyah, kemudian lepas berapa tahun Ruqayyah meninggal, Sayyidina Uthman kahwin pula dengan Ummu Kulthum. Dua-dua Nabi kahwinkan dengan Uthman ibn Affan, manusia ketiga yang paling mulia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerai anak-anak Nabi. Abu Lahab ni dia marah sangat, dia suruh anak laki dia ceraikan anak-anak Nabi. Berseronok-seronok dengan kematian anak lelaki kedua baginda dan mendakwa lelaki yang memutus zuriat keturunan. Anak laki Nabi Ibrahim, Al-Qasim semua meninggal kecil. Penduduk Mekah tiap-tiap kali meninggal anak-anak laki Nabi, mereka duk ejek. Mereka duk ejek, mereka kata tu dia anak tak larat hidup, mereka kata tu dia anak. Tuan-tuan, perasaan kita kalau anak mati, orang tak ejek pun dah lemah semangat dah. Apatah lagi Allah uji anak mati, orang duk hina kita pula. Rasulullah SAW. Kemudian Abu Lahab membayangi setiap pergerakan baginda semasa mengerjakan haji. Apa maksud membayangi? Dia upah satu orang, di mana sahaja Nabi pi pada musim haji untuk menyebarkan Islam kepada kabilah-kabilah yang datang daripada seluruh semenanjung tanah Arab untuk mengerjakan haji, mereka upah satu orang lagi hak ceramah pandai macam Nabi. Tapi dia ni dia duk bawa cerita karut, duk bagi orang gelak, duk buat lawak bodoh, dia duk ikut Nabi. Dia pun pandai ceramah juga, dia duk ikut Nabi. Nabi pi tang Mina, dia pi Mina. Nabi pi Muzdalifah, dia pi Muzdalifah, dia duk ikut. Siapa bayar? Kerajaan Mekah bayar. Mahal lah tuan-tuan, kerajaan bayar. Dia ikut ni, kerajaan duk bayar kan, duk pi ikut. Tang mana Nabi dakwah dia pi, dia pun buat ceramah juga. Nabi duk cerita, dia pun duk cerita juga, tuan-tuan. Ada dalam sirah benda tu, diupah oleh orang-orang Mekah. Membayangi setiap pergerakan baginda semasa mengerjakan haji, serta mengadakan siri forum untuk mencela dan mempengaruhi orang Badui supaya membenci baginda dan utusannya. Isterinya Ummu Jamil binti Harb, boleh kenal lah no? Nama siapa tuan-tuan? Ummu Jamil ni isteri Abu Lahab, yang Allah sebut dalam Quran. Mereka dua ni laki bini. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabb, Abu Lahab, sampai ayat hammalatal hatab. Hammalah itu wanita yang membawa kayu api. Kesemua mufassirun menyebutkan wanita yang membawa kayu api itu ialah isteri dia, bini dia Abu Lahab. Dua-dua sama naik. Suami pun jahat, hak isteri itu pun jahat juga. Wal'iyazubillah. Suami isteri duduk dalam neraka, disiksa dengan sepedih-pedih azab. Isterinya Ummu Jamil binti Harb, saudara perempuan Abu Sufyan, juga menyertai kempen tiada berhati perut ini. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Abu Lahab dengan Abu Sufyan ni jadi macam mana tuan-tuan? Jadi macam mana? Ummu Jamil adik Abu Sufyan. Dia dalam bahasa Melayu dia panggil apa tu? Kan, Ummu Jamil adik kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan dengan Abu Lahab abang ipar lah, adik ipar dengan abang ipar. Adik-beradik ipar kan. Kemudian dia juga membuktikan bahawa sikap permusuhan dan kebencian tidak kurang daripada suaminya yang berdendam terhadap Nabi SAW. Apa dia buat tuan-tuan? Ummu Jamil ni dia buat apa? Riwayat-riwayat dalam kitab ni tuan-tuan jangan risau. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum hanya memasukkan riwayat-riwayat yang sama ada sahih ataupun yang paling masyhur. Ummu Jamil ni dia ikat beberapa berkah duri. Ya, dia buat ni dengan tali yang berpintal pada daun kurma, lalu menaburnya berselerak di laluan yang dijangka Nabi SAW akan melewatinya dengan tujuan mencederakan tubuh badan baginda. Kali ni lepas kasang, dia ambil duri bagi banyak ni,
Dia ikat dalam daun kurma, dia pintai-pintai, dia tabung penuh depan jalan rumah Nabi tu. Mereka jiran. Dia tabung penuh. Kita kalau jiran buat macam tu macam mana? Hari pertama riuh rendah dah, perang terus hari pertama tu. Cari pasal. Cari pasal. Rasulullah berbelas tahun. Ini ajaib akhlak Nabi yang membuatkan Allah puji sangat Nabi ni. Jiran dia tak, dia pun, dan Nabi tahu siapa yang meletakkan tu. Nabi tahu siapa yang meletakkan tu. Bukannya Nabi tak ada kuasa, tak ada tenaga untuk letak balik, tetapi Nabi nak ajak bahawa jalan dakwah ini sangat jauh dan berliku. Kerana satu hari jalan dakwah ini akan menunjukkan kepada kita natijahnya yang sangat besar. Apa natijah dia tuan-tuan? Natijah dia ialah satu hari seluruh penduduk Mekah tunduk kepada Islam. Zaman Nabi, bukan selepas Nabi wafat, zaman Rasulullah. Tu buah dia yang Nabi kutip. Kemudian dia merupakan seorang wanita yang bengih, kepala angin, dengan bahasa yang kesat, amat licik dalam kaedah rancangan jahat, menjadi batu api serta penghasut. Memang tepat menamakannya, Quran menamakannya pembawa kayu api, hammalatal hatab, yang tersebut dalam Quran. Kemudian sebaik saja menerima maklumat itu, dia bergegas ke masjid dengan membawa sebungkus batu untuk dihumban kepada Nabi SAW. Yang ni cerita Nabi duk terima ni. Hak Nabi duk terima hari-hari, tuan-tuan akan tengok sampai satu tahap jadi macam mana ke Nabi. Satu hari Ummu Jamil ini, dia bawa sebungkus batu, dia buh batu besar, dia bawa pergi cari Nabi di masjid, nak humban atas kepala Nabi. Allah Maha Agung menggelabukan matanya, dan dia hanya ternampak Abu Bakar yang duduk bersebelahan dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, Tuhan tutup mata dia. Manusia bila dia sampai satu tahap dia sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menjaga seluruh kehidupan dia. Rasulullah SAW, Allah sayang sangat dengan dia sebab kesabaran Rasulullah. Bila Ummu Jamil bawa batu-batu yang dah diusung, dibutak dalam bungkus tadi, nak pi humban atas kepala Nabi, dia pergi masjid, dia tengok Abu Bakar je. Dia pergi masjid, dia nampak Abu Bakar je. Kemudian dia tegur Abu Bakar dengan berani. Dia ugut untuk membidasakan mulut sahabat baginda dengan batu sebungkus yang dibawanya, sambil melong sepotong ayat yang mengandungi kata-kata yang biadab. Kami takkan taat dan tidak memujinya. Kami menolak utusannya dan mengasingkan kami daripada agamanya. Tu dia hina Tuhan tu. Nabi duduk tepi tu, dia tak nampak. Setelah dia pergi, Abu Bakar pun kalih ke Nabi. Abu Bakar pun tanya, "Ya Rasulullah, dia mai tak sat memang cari kamu, dia nak hempuk batu tu. Adakah dia tidak melihat kamu?" Nabi kata, "Ya wahai Abu Bakar, Allah telah menutupkan pandangannya sebentar tadi. Dia tak nampak aku." Sampai macam tu tuan-tuan. Allah tutup pandangan dia. Mai tak nampak. Nah, kemudian Allah telah memadamkan pandangannya ketika itu saja. Kemudian lagi, Abu Lahab dan seisi rumahnya menggunakan berbagai cara terkutuk seperti menyiksa dan mengganggu berkali-kali. Padahal mereka adalah bersaudara. Pak Menakan, dia adalah bapa saudara Nabi, tinggal bersebelahan rumah, jiran tuan-tuan. Namun hanya sebilangan kecil jiran Nabi berkecuali daripada melakukan sebarang angkara. Pernah mereka mencampak isi perut kambing ke belakang baginda ketika bersolat. Selalu juga baginda membantah segala perilaku yang tidak diinginkan. Dia cerita di bawah, tuan-tuan tengok. Nabi semayang. Riwayat ni ada dalam Sahih Bukhari. Ujian hak kita duk baca daripada awal ni tuan-tuan, satu pun kita tak kena lagi. Saya ni yang duk ceramah siang malam, tuan-tuan kita hak beragama Islam siang malam, mengaku sayang Nabi, sebar Islam. Hak ujian Nabi duk dapat terima daripada awal tadi, satu pun kita tak kenal lagi.
Baru takat SMS duk ubut macam tu je. Dan Nabi satu hari, kata Imam Bukhari, Nabi semayang lalu depan 5 orang pembesar Quraisy, bukan orang biasa, pembesar Quraisy. Nabi lalu, lepas ejek macam-macam, ejek, hina Nabi, keji Nabi, tidak sepatah pun yang dijawab oleh Rasulullah. Tidak sepatah pun. Kita kalau orang hantar mesej kata kat kita, pi jumpa dia tu hambok depan-depan tu, baru puas kita kata kan. Nak hantar kat aku sangat dalam mesej, pi jumpa depan. Rasulullah 5 orang sekali kata kat dia, 5 orang duk hambok depan dia. Nabi lalu pi semayang. Waktu Nabi semayang, tuan-tuan, depa duk sembang, siapa berani pi ambil tai ke apa-apa, pi bubuh belakang Nabi. Riwayat dalam Sahih Bukhari, janin unta betina yang telah pun busuk. Dan Sahih Bukhari, janin tu unta betina beranak, busuk, mati, busuk dah. Salah seorang kata kat sana ada satu janin busuk dah. Siapa berani pi ambil, pi bubuh belakang dia, pi bubuh belakang Muhammad duduk semayang tu. Nabi duduk diri, Nabi duduk rokok sebagainya. Seorang angkat tangan, nama dia Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ni kawan Nabi dulu, tuan-tuan. Rogi dia. Dulu dia kawan Rasulullah. Lepas tu apabila Nabi membawa Islam, kawan-kawan lain bagi kata dua kat dia, kami ke Muhammad? Kami ke Muhammad? Hang kalau kawan dengan Muhammad, karaoke tak boleh pindah, nak kong tak boleh dah, nak minum arak dengan kami tak boleh dah, jom-jom heboh ke pesta apa tak boleh pindah dengan kami. Hang kawan dengan Muhammad, hak nak hak mana? Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'aid memilih kawan-kawan yang menunjukkan kepada neraka. Rugi dia. Seandainya ketika itu dia memilih Rasulullah, dia antara orang yang paling beruntung dalam muka bumi Allah ni, Uqbah bin Abi Mu'aid. Tuan-tuan, lepas tak kawan dengan Nabi, dia jadi musuh pula dengan Nabi. Bila pembesar Quraisy tanya, siapa berani pita bangkai busuk tu belakang badan dia waktu dia sujud lagi, dia kata aku. Dia kata dia. Kita tengok, tuan-tuan. Abu Jahal mengarah rakan-rakannya membawa janin seekor unta betina yang busuk, betul, dan membubuh di belakang Nabi SAW ketika bersujud solat di hadapan Kaabah. Kita mayang 30 tahun dah, tuan-tuan, ada orang buat? Tak ada lagi musuh Allah buat macam tu. Uqbah bin Abi Mu'aid seorang yang tidak bernasib baik kerana diarah melakukan tugas keji itu. Dalam kitab sirah lain, dia yang nak buat, tuan-tuan, dia yang nak buat. Orang duk cabang dia, lah kali dia kata tak apa, kau buat. Orang duk cabang, lepas duk cabang satu sama lain. Perbuatan terkutuk itu menjadikan bahan ketawa orang musyrikin. Dia pun pergi ambil, dia main tak belakang Nabi. Dia pilih waktu Nabi duk tengah sujud, dia main atok atas belakang Nabi, habis. Waktu Nabi duduk tengah sujud tu, penuh dengan najis di belakang badan dia, ada janin unta tadi. Lalu anak bongsu Nabi, Fatimah Zahra, Fatimah anak bongsu Nabi, boleh jadi tak menikah lagi waktu tu, wallahu alam. Dia tengok, kebetulan ketika tu lalu Fatimah anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cuba membuang kotoran dari belakang ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda memohon kepada Allah agar melaknat mereka. Kali ni tak lepas, tuan-tuan, terutama ke atas Abu Jahal. Nabi sebut nama 5 orang, 5 ni Nabi sebut nama. Habis Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulillah bersihkan belakang badan Nabi. Apalah yang ayahku buat sampai hamba buat macam ni? Apalah yang dia kacau? Perniagaan kaliankah yang ayahku kacau? Jawatan kaliankah yang ayah aku gugat? Wanita kaliankah yang ayah aku ambil? Sambil Fatimah duduk bersih belakang badan ayah dia. Anak yang memahami perjuangan ayah dia penting. Anak, tuan-tuan. Nabi pun bangun, meneruskan solat, bagi salam, Nabi berjalan. Lalu depan 5 orang tak sah ni. Lalu depan tu Nabi pun sebut Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, Al-Walid ibn Utbah, Umayyah bin Khalaf,
dan Utbah bin Mu'aid. 5 orang. Nabi kata, wallahi laqad ji'tukum bidzabhi, aku telah datang kalian dengan membawa amaran kalian akan disembelih. Full stop. Mereka berhenti gelak waktu tu. Berhenti. Sebab seluruh penduduk Mekah mengetahui bahawasanya apa sahaja yang diucapkan Rasulullah tidak pernah salah dan tidak pernah berbohong. Nabi ucap mesti jadi. Bila Nabi kata, Nabi sebut nama seorang-seorang, Nabi kata hampa semua akan mati disembelih, pakat diam tak terkata apa, keluh. Dan kelima-lima itu tuan-tuan, kesemuanya terbunuh dalam peperangan Badar. 5 tak tinggal seorang pun. 5 tu dalam perang Badar mati. Hak gelak ke Nabi tu, hak pi bubuh najis belakang Nabi tu. Apa pasal waktu tu Nabi doa laknat kepada mereka, wallahu a'lam. Maksudnya kemarahan Rasulullah tu. Nabi tak balas dengan perkataan yang keji. Nabi sebut nama, Nabi doakan begitu. Tuan, ni jahat sangat. Kalau hak jahat sangat boleh doa macam tu. Kalau nampak dia lawan Islam jahat sangat ni, sampai terang-terang nak sekat Islam ni, boleh doa macam tu. Begitu. Kemudian ada lagi tindakan jahat lain dalam proses penindasan dilakukan oleh pembesar-pembesar Mekah secara umum. Umayyah bin Khalaf terutamanya. Nama dia ni selalu diulang, Umayyah bin Khalaf. Nyawa dia tak kat perang Badar je tahun 2 Hijrah. Dia pun tak tahu. Ni tahun berapa hak duk berlaku ni? Yang duk berlaku ni tahun keempat kenabian. Tahun keempat kenabian. Tahun keempat. Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Umayyah bin Khalaf dia pun tak tahu, kata nyawa dia dalam perang Badar je. Apa dia buat? Dia bawa mulut dia gosip, dia buat skandal dengan Nabi, dia mengumpat Nabi SAW sampai Allah buat turun ayat, tuan-tuan. Tuhan buat turun ayat kerana kejahatan mulutnya mencipta reka fitnah kepada Rasulullah. Allah turunkan surah Al-Humazah, tuan-tuan baca. Kita baca lalu. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, Tuhan kata celaka Umayyah bin Khalaf. Rugi dia tuan, sampai bila-bila. Wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan besar, kata Allah, bagi tiap-tiap yang mencaci dan mengeji. Mulut mereka begitu lancang mencaci dan mengeji Nabi sampai Allah buat turun ayat. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Puak-puak ni jenis himpun harta kemudian balik duk kira. Hari ni untung berapa, hari-hari duk kira harta ya. Nak fikir pasal semayang tak ada, nak fikir pasal puasa sunat tak ada, nak fikir pasal baca Quran tak ada. Hari-hari yang dia duk fikir, gaji bulan ni lebih berapa, nega bulan ni untung berapa, nak buat ke mana pula. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Tuan sebut dalam Quran. Jaga-jaga tuan-tuan, jaga-jaga. Saya dan kita semua kena jaga sifat ni. Antara sifat lain Umayyah bin Khalaf, selain daripada duk gosip, duk ngumpat Nabi SAW, maka dia juga satu orang yang sangat cintakan dunia. Kemudian pada satu masa Uqbah bin Mu'aid ni hak saya sebut tasat. Uqbah bin Abi Mu'aid nama betul dia. Uqbah ibn Abi Mu'aid, cara baca tu nama dia. Pernah hadir dalam satu perhimpunan Nabi SAW dan mendengar khutbahnya mengenai Islam. Uqbah ni dia pi dengar Nabi duk cakap. Nabi tidak rahsia lagi, Nabi cakap depan orang ramai, dia pi duduk sat. Ubay bin Khalaf, tuan tengok nama. Ubay bin Khalaf salah seorang kawan rapat Uqbah bin Abi Mu'aid. Terdengar berita ini dan tidak tertahan lagi dengan sikap toleransi kawannya itu, lalu mengarah Uqbah agar meludah ke muka suci Nabi. Lantas dengan tidak segan silu dia turut arahan kawannya. Tuan, dia pergi ludah ke muka Nabi. Nabi duduk ceramah tu, Nabi duduk ceramah. Bukan dia kaca, dia ceramah di sebelah pula tak. Dia pergi kat Nabi depan stage tu, dia ludah tui kat Nabi. Duduk ludah. Lagi sakat ni hak zaman dulu punya trend. Saya duduk tiru pula tuan. Jaga elok-elok no.
Ilmu ni ada dua tu. Hak bawa ke hidayah, lepas tu hak merosak kita lagi. Jangan elok. Ni perangai musuh-musuh Allah satu ketika dulu. Uqbah bin Abi Mu'aid, dia saja pergi duduk nak dengar, tengok apa Nabi kata. Mai kawan dia nama Ubay bin Khalaf, dia kata hang pi ludah muka dia, aku cabak hang. Duk cabak, kawan ni pun bangun pi ludah. Ubay bin Khalaf ni tuan-tuan, satu-satunya manusia di muka bumi ni yang dibunuh oleh Rasulullah dengan tangan Nabi. Dia seorang aja. Cerita dia dalam perang Uhud nanti, insya-Allah, dalam perang Uhud. Macam mana hak Nabi sampai bunuh dia ni? Dia buat apa ni? Ubay bin Khalaf, tuan-tuan ingat dia buat apa ke Nabi? Kemudian sementara itu Ubay tidak pula berdiam diri, malah berusaha melakukan tindakan keji yang tidak terfikir oleh sesiapa ke atas Nabi. Dia melumatkan tulang-tulang reput menjadi habuk dan ditiupnya kepada Nabi SAW. Depa ambil tulang, macam-macam depa buat. Depa ambil tulang natang, depa tumbuk bagi hancur. Pergi depan Nabi, dia hembui. Dia kata, "Hai Muhammad, padang mahsyar esok Tuhan hang nak kutip macam mana tulang-tulang ni, nak bentuk balik." Dia punya poli sampai tahap tu. Dia buat mai praktikal punya, dia buat mai tulang tu dia ketuk. Allah Subhanahu Wa Taala buat turun ayat Quran. Nampak tuan-tuan, nampak ayat ni lagi. Jadi kita baca ayat ni nanti kita faham. Ayat ni tuju kepada siapa? Tak sat surah Al-Humazah. Allah tujukan kepada Umayyah bin Khalaf. Surah Humazah. Kemudian sekarang ni surah Al-Qalam ayat 10 sampai 13. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. Ayat ni kesemuanya sifat-sifat yang diperincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka-mereka yang lawan dengan Nabi SAW. Suka mencaci, menyebarkan fitnah hasutan, sangat-sangat menghalang amal-amal kebajikan, melarang melanggar hukum-hukum agama, lagi yang sangat-sangat berdosa, yang jahat kejam, yang selain itu tidak tahu pula bapanya. Tuan-tuan, Allah senaraikan sifat mereka. Abu Jahal dengan bongkak dan angkuh menutup segenap laluan yang memungkinkan cahaya Islam menembusi mata hatinya. Abu Jahal ni dia punya usaha tiap-tiap hari supaya tidak masuk cahaya Islam. Pulun dia ke arah tu. Allah pun buat turun. Fala saddaqa wala salla. Surah Al-Qiyamah ayat 31. Tuan baca surah Qiyamah ayat 31. Fala saddaqa wala salla. Percaya pun tak, dia semayang pun tak. Siapa dia? Abu Jahal. Ayat tu kata para ulama hadis ditujukan kepada Abu Jahal. Kemudian tambahan pula dia juga cuba menghalang Nabi SAW daripada memasuki rumah Allah, Kaabah lah, kawasan Kaabah. Ini berlaku pada satu hari Nabi duduk semayang. Dengan tiba-tiba Abu Jahal mai, dia ugut, keluar kata-kata kesat kepada Nabi. Abu Jahal. Ini bukan Abu Lahab nah, Abu Jahal. Saya tersilap tadi ni. Abu Jahal bukan pak menakan. Abu Lahab tak sah pak menakan Nabi. Kita duk sebut tadi Abu Lahab. Ni Abu Jahal pula. Abu Jahal yang juga banyak menyekat Rasulullah SAW. Nabi pun tegur dia, jangan halang aku nak masuk rumah Allah. Jangan kacau aku nak solat, kata Nabi. Nabi jawab kali ni, tapi Nabi jawab dengan baik. Tetapi dia menjawab dengan sombong, mendakwa bahawa dia yang berkuasa di Mekah. Allah menurunkan wahyu mengenai peristiwa ini. Tuhan turunkan surah Iqra, takmilah kepada surah Al-Qalam, Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang tu wahyu pertama sampai ayat 5. Bawah tu kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah kalla la illam yantahi
demi sekali-kali, la illam yantahi, sekiranya Allah kata Abu Jahal tidak menghentikannya, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan heret daripada ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'una dia. Ni ayat ni, biar dia panggil kumpulan-kumpulan dia untuk selamatkan dia. Tuhan tujukan ayat ni kepada Abu Jahal pula. Falyad'una dia, panggil siapa yang boleh tolong dia waktu tu. Waktu bila? Akhirat esok ni. Falyad'una dia sanad'u zabaniyah, kami juga akan panggil malaikat-malaikat zabaniyah. Dalam neraka ada malaikat yang sangat banyak, pengawal-pengawal, pembantu-pembantu malaikat Malik radhiyallahu an, iaitulah yang Allah namakan mereka ni dengan Az-Zabaniyah, malaikat Az-Zabaniyah. Sanad'u zabaniyah, wahai Muhammad, ingat kami akan panggil Zabaniyah, heret daripada kepala-kepala mereka. Ni heret daripada ubun ni, maksudnya heret macam tu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, wahai Muhammad, jangan ingat, jangan dengar cakap dia, sujud kepada Allah, dekat kepada Allah. Kemudian dalam satu keadaan lain, bila Abu Jahal main duk kacau Nabi pernah memegang leher Abu Jahal, menggoncangkan dengan kuat. Maka turun lagi ayat Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 34, ayat 35. Aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Turun ayat tu. Apa dia? Maksud dia, wahai orang yang kufur ingkar, sudah dekat kepadamu kebinasaanmu, sudah dekat. Kemudian api nerakalah yang lebih layak bagimu, yang lebih layak bagimu. Nabi baca depan dia, Allah buat turun ayat tu. Kejahatan yang dilakukan mendapat ancaman daripada 7 petala langit sebelum orang tu mati lagi. Siapa yang dapat benda ni? Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka mendapat azab daripada Allah sebelum mati. Kemudian walaupun ditegur, Abu Jahal tak pernah insaf akan perbuatan bodohnya. Sebaliknya dia berazam bertindak lebih dahsyat, serta bersumpah bahawa dia akan menyapu habuk ke muka Nabi dan memijak lehernya. Dia kata, aku nak pergi ambil habuk-habuk tu, aku nak pergi calik di muka dia, aku nak pejak leher dia. Tidak lama sebelum dia meneruskan niat jahatnya, tuan, satu hari Nabi lalu, Abu Jahal ni bukan dia seorang, semua. Satu hari Nabi lalu, dia ligan Nabi, dia kejar Nabi. Di tangan dia ni dia nak sapu habuk dah ke muka Nabi. Dia nak sapu habuk ke muka Nabi, dia nak pijak leher Nabi. Tiba-tiba dia kalih ke belakang, tangan dia duduk macam tu, dia duduk tahan macam tu, tangan dia duduk tahan macam tu. Akhirnya dia tak boleh mendekati Nabi. Orang pun tanya, sahabat-sahabat dia tanya, wahai Abu Jahal, pasal apa hang tak pergi sapu habuk pergi muka Muhammad, pijak leher dia? Dia pun kata, aku terasa semacam aliran api menyala-nyala dan ada benda yang melayang. Kemudian Rasul SAW kata, sekiranya Abu Jahal meneruskan, para malaikat akan mencabut seluruh anggotanya satu persatu. Hari itu, kalau dia capai tubuh Nabi hari itu, dia pergi sapu habuk ke muka Nabi, dia pijak leher Nabi, Nabi kata malaikat waktu tu duduk tunggu dah nak cabut anggota dia satu-satu. Sebab dia patah balik dah. Tuan, ini Rasulullah SAW sayang Allah kepada Nabi, walaupun banyak ancaman yang mai tiap-tiap hari kepada Nabi. Kemudian yang tu Rasulullah SAW. Kita tengok perenggan bawah ni, kita baca sikit lagi, lagi 5 minit aja. Saya sat ya. Lagi 5 minit, petang tak sat pun kuliah dah kan. Lepas tu balik sekolah pula pada pagi tadi kan, sehari sekali duduk di sekolah, letih tuan, tak badan. 5 minit lagi. Tuan-tuan, yang tu cerita Rasulullah. Tuan-tuan tengok di bawah, bapa saudara Uthman ibn Affan. Semua kita pernah dengar Sayyidina Uthman. Dia juga disiksa. Bermula daripada Rasulullah, kemudian Abu Bakar. Abu Bakar tidak disebutkan dalam ni cerita Abu Bakar, sebab pengarang kita kata kalau nak buh semua cerita para sahabat
menerima ujian itu dia jadi terlalu banyak, tebal, dia jadi tebal tuan-tuan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling banyak berjuang dalam Islam selepas Rasulullah. Nabi berdakwah ke belah sini, Abu Bakar pergi belah sini. Nabi pergi berdakwah, Abu Bakar pergi berdakwah belah ni. Dia tak ikut Nabi, dia pun dakwah juga. Kalau ikut sekali tempat tak banyak, dia pergi belah ni. Maka pada satu hari Abu Bakar pergi belah sini, Nabi pergi belah sini. Orang mai terekam Nabi SAW. Waktu mereka baru nak pisah tu, dua jalan tu, orang mai terekam Nabi. Mereka nak katok Nabi, nak pijak Nabi, datang Abu Bakar. Dia yang mai. Dia mai, dia huraikan, dia tolak semuanya. Dia tolak ke semua musyrikin yang sedang menginjak-injak Nabi SAW. Maka dia pun kata, ataqtuluna rajula an yaqula rabbi Allah. Apalah salah laki-laki ni? Adakah hampa nak bunuh dia sebab hanya dia menyebut rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah? Nabi sebut tu je, rabbi Allah. Kemudian Abu Bakar pun pergi, dia pun mendakwah juga, dia pun sampaikan Islam terang-terangan. Maka apa nama ni, samsing Mekah ni, ada nombor, tak ada nombor ni, macam-macam punya nombor hari ni. Sana 32, sini 04 ni. Hak nombor tu esok tunjuk kat malaikat Zabaniyah. Hak tunjuk kepala-kepala masam dunia ni. Tuan, hak samsing Mekah ni, bila Abu Bakar sampaikan Islam, ke semua menyerang Abu Bakar. Yang ada kayu, katok kayu, yang ada batu, baling batu, macam-macam. Sehingga Abu Bakar jatuh pingsan dan diselamatkan oleh kaumnya daripada Bani Taim. Kabilah dia yang mai. Kabilah dia tak Islam. Kabilah Abu Bakar belum Islam, tapi disebabkan atas dasar bangsa satu kabilah, mereka selamatkan dia. Bani Taim yang tu kata kuat kabilah dulu ni. Mereka tengok kabilah dia, mereka kena pukul, mereka pun mai selamatkan dia. Ketika itu Abu Bakar tidak dikenali wajahnya, kena pukul di muka. Seharian sampai petang mereka balik ke rumah mak dia, iaitulah yang bernama Ummul Khair, ibu dia, ibu kepada Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Ummul Khair buat main dalam keadaan Abu Bakar tak sedang apa. Kabilah Bani Taim kata tak ada dah, Abu Bakar akan mati, cedera parah. Tiba-tiba petang tu dia pun sedang, dia pun buka mata dia. Abu Bakar ibn Abi Quhafah bila buka mata dia, mak dia pun dandan nak suap nasi kat dia, nak suap. Yang tu saya buat contoh lah dalam kitab sirah lain, dia tulis mak dia nak bagi minum dan nak bagi makan seharian dah. Maka Abu Bakar pun tolak dengan lembut makanan dan minuman yang ibu dia sediakan. Soalan yang keluar daripada mulut dia, ma fa'ala Rasulullah, Nabi macam mana? Tuan-tuan, Nabi yang sudah pun bersarang dalam hati mereka, setiap inci kehidupan mereka adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk Islam. Ma fa'ala Rasulullah, celik-celik mata, ma fa'ala Rasulullah, Nabi macam mana? Nabi selamatkah? Ni dia kena pukul ni, separuh mati. Dengan suara yang perlahan-lahan dia tanya, bagaimana Rasulullah? Mak dia tak tahu. Mak dia tidak Islam ketika tu. Ummul Khair belum Islam. Maka dia pun suruh panggil satu orang lagi, adik kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang sudah Islam ketika tu. Adik Sayyidina Umar, saya tak ingat nama dia. Panggil, tanya, ma fa'ala Rasulullah, Nabi mana? Nabi selamat, salihun salim. Nabi selamat, sihat, ada di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Abu Bakar kata, bawakan aku nak tengok Rasulullah. Baru tengah hari, baru pagi tadi pisah dengan Nabi, tak boleh dah. Petang nak kena tengok dah Rasulullah. Petang nak kena tengok dah Nabi SAW. Maka dipimpin oleh ibu dia. Pimpinlah, bawa mak dia bawa. Abu Quhafah sangat tua ketika tu. Abu Quhafah ayah Abu Bakar. Ummul Khair bawa pi rumah Arqam ibn Abil Arqam. Bila masuk tengok Nabi, Nabi pun tengok dia.
dalam keadaan yang menyayat hati. Habis muka ni. Tuan-tuan, permintaan Abu Bakar ialah, ya Rasulullah, ini ibuku Ummul Khair, dia sangat baik kepadaku dan seorang ibu yang sangat menjaga anaknya. Aku berharap kepadamu ya Rasulullah satu permintaan, doakan kepada Allah untuk ibuku memeluk Islam. Tuan-tuan nampak satu orang anak yang soleh macam mana? Hebat dia ni, Abu Bakar ni. Seorang kawan yang memenuhi tanggungjawab seorang kawan, dan juga seorang anak yang mencapai tahap soleh sebagai seorang anak yang sangat baik. Dia kata, ya Rasulullah, permintaan aku petang ni, setelah menyebarkan agamamu, doalah untuk ibuku juga mendapat Islam. Nabi pun angkat tangan, Allahumma hdi ummaha, ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam ibu kepada Abu Bakar. Abu Bakar ni mak ayah dia kedua-duanya Islam, no? Abu Quhafah pun masuk Islam, mak dia pun Ummul Khair juga masuk Islam. Sekadar tu dulu kuliah kita pada malam ni. Kita akan sambung muka surat 86, penderitaan para sahabat. Kita akan tengok nanti penyiksaan yang dilakukan oleh kerajaan Quraisy Mekah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, supaya kita semua kenal. Tuan-tuan akan tengok nanti nama-nama yang asalnya orang kaya sebagainya, akhirnya tinggalkan hidup mewah kerana memperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.